Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syahidi atas binti aku. Hari ini saya akan membentangkan tajuk ideologi yang saya telah ambil, iaitu kapitalisme. Okey, apa itu kapitalisme? Kapitalisme ni adalah salah satu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Okay, dalam arti kata lain, kira macam kapitalisme ni dia salah satu produk dalam salah satu cara dalam bidang ekonomi yang membuatkan kita menjalankan perniagaan dalam keadaan bebas. Kiranya untung kita dapat apa semua daripada kita, semuanya kembali kepada kita. Okey, baik, seterusnya kita ambil pandangan orang barat berkaitan kapitalisme ni. Okey, contohnya saya ambil Karl Marx. Karl Marx dia salah satu tokoh yang macam pada mulanya dia menyokong, tapi akhirnya dia menolak kapitalisme ni. Okey, Karl Marx berkata kapitalisme adalah salah satu sistem di mana harga barang dan kebijakan pasaran ditentukan oleh pemilik modal untuk mencapai keuntungan maksimum. Kiranya perniagaan ataupun pemilik modal ataupun kiranya bos dalam satu perniagaan tu, dia akan menentukan untung, dia akan menentukan gaji, ataupun dia akan menentukan di mana pengeluaran duit yang dia dapat. Okey, baik. Seterusnya kita ambil tujuan kapitalisme ni apa. Tujuan kapitalisme ni adalah menggesa agar masyarakat barat dibenarkan untuk meningkatkan kualiti hidup masing-masing, diberikan kebebasan untuk berniaga dan berdagang. Kiranya diorang tak nak diorang punya komuniti ni ataupun masyarakat ni merundum, jenis yang tak maju, tak ada keuntungan dan tak ada jalan hidup. Jadi diorang wujudkan kapitalisme ni untuk merancang satu kehidupan yang akan ke depan, akan memberikan diorang impak yang baik. Okey, seterusnya kita akan kembali kepada pandangan. Sebelum itu kita ambil dulu ciri-ciri kapitalisme. Yang pertama, pengakuan atas hak peribadi masing-masing individu. Kedua, pemilikan alat-alat pengeluaran oleh individu. Individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Kiranya semua berkaitan kapitalisme ataupun dalam bidang ekonomi kapitalisme ni, diorang nak tiada satu pun yang campur tangan daripada kerajaan. Semuanya hanya daripada hasil diri sendiri, dan setiap pemilik modal akan akan menggunakan modal ataupun untung tu secara bebas, tak kisah nak ke mana ataupun nak digunakan ke mana. Okey, baik. Yang terakhir, kita ambil daripada pandangan Islam terhadap kapitalisme. Dengan melihat akibat negatif iaitu disimpulkan daripada agama Islam, iaitu kapitalisme ni tidak dibenarkanlah dalam Islam. Ini jelas sebab sistem kapitalisme ni dia macam memberikan salah satu, contohnya macam yang semakin kaya, yang miskin dan terus miskin, sebab dia tak ada sistem cukai. Contohnya kalau dalam Islam kita ada sistem zakat, yang akan orang kaya zakat dia banyak kan, dia akan dikenakan zakat besar, sebab bila zakat tu akan dibahagikan kepada orang miskin. Jadi oleh itu orang miskin pun dapat sebahagian duit yang daripada orang-orang kaya ni. Tapi zaman sekarang ni ada je orang kaya yang tak bayar zakat apa semua kan. Jadi oleh itu tak semua orang miskin ni dia dapat apa yang orang kaya bayar tu. Kiranya ada yang tak bayar zakat, maka ada sebahagian miskin ni diorang tak dapat, tapi dibahagikan sesama rata. Kiranya tak dapat banyak lah, kiranya dapat sikit. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada saya.